memang Allah sengaja ciptakan bumi ni untuk menguji ke Ustaz? Jawapan dia, ya. Ambil pagi ni. Ambil. Ya. Kerana daripada ujian itu diberi markah pahala. Diberi markah ujian. Maka alam yang kita duduk ni, sampailah tarikh wafat kita, yang kebanyakannya 60 tahun, kesemua tu ujian. Allah sebut dengan satu ayat yang mudah, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku yang cipta hidup dan mati. Tuan-tuan renung, bila orang tidur semalam, nak bahasa Kedah pekat ni. Tak kira, saya jarang keluar Kedah kan. Tuan-tuan bila semalam suami tidur, isteri tidur, anak-anak tidur, pergi pegang badannya. Pegang tangannya. Dengan tangan kita yang masih berjaga ni, yang belum tidur, dia keras. Pelik ada keras macam, dia keras pelik tangan dia. Bukan keras macam mayat tu, tapi dia lain. Kemudian Allah kembalikan roh tadi. Saya suka sebut dalam ceramah, untuk saya dan kita semua renung, meningkatkan iman, ingat akhirat, ingat kuasa Allah. Seekor semut yang tuan-tuan tengok hari-hari tak heran tu, berjalan atas meja tu. Tuan-tuan picit semut tu, dia mati. Maka selama-lamanya lah semut tu mati. Tidak ada teknologi dalam dunia ni yang boleh mengembalikan roh semut tu. Bahasa mudah macam ni, tuan-tuan bawa 1000 doktor pakar dari seluruh dunia, 1000 doktor pakar, tak payah 1000 lah Ustaz, sebut 1,000,000 lah seronok. Tuan-tuan bawa 1,000,000 doktor pakar, hidupkan seekor semut yang kecil tadi. Buat robot boleh lah, tu pun habis bateri, tak ada elektrik tak boleh hidup, tak ada cahaya matahari tak boleh hidup. Semut tadi yang ada nyawa tadi, tak boleh, tak mampu. Seekor saja. 1,000,000 doktor pakar tak boleh menghidupkan. Sebab allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan kata, kami yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kami itu Allah. Kenapa wahai Allah? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk kami menguji siapa yang paling sabar dan siapa yang paling redha. Uji siapa yang paling sabar dan siapa yang paling redha dengan ujian tadi. Maka kita di dalam alam ujian yang Allah dah bagi tahu terus terang, pencipta alam ni bagi tahu, memang kami yang bagi ujian. Kerana alam ni alam ujian. Dia tak ada orang tuan-tuan, dia pening kepala, macam mana ni, gaji banyak sangat ni, sakit kepala. 20,000 sebulan ni, nak buat macam mana? Yang tu dia tak pening tuan-tuan, naik gaji, naik pangkat, naik, tambah lagi gaji bulan tahun depan, daripada 3,500 jadi 4,200. Itu dia tak ada termenung. Sakit jiwa ni, stres ni, gaji naik. Orang tak stres kerana mendapat rumah besar, kerana kenaikan pangkat, kerana gaji, dimudahkan untuk berkahwin. Orang tak stres. Stres ujian mendapat pahala dari Allah ketika ujian. Maka ketika itu diberikan pahala dan markah oleh Allah SWT. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ minal khawf. Allah juga sebut dalam Quran, kami mesti uji. Ayat-ayat ni tuan-tuan, yang mana tuan-tuan pandai tulis Arab, tulis. Yang lepas tu tengok. Apps Quran pun banyak kan. Lalu ni kan, tengok, baca balik. Lihat balik, tadabbur balik ayat-ayat Quran yang kita dah baca selama ni. Baca saja. Baca, tengok balik. Yang saya baca tadi. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, kami akan uji. Siapa nak uji ni? Allah. Wala nablu, nahnu. Nablu tu nahnu, kami, iaitu Allah. Kami mesti uji.
manusia. Ujian dengan apa? Kematian anak, kerugian perniagaan, macam-macam lah, berpuluh-puluh ujian lah. Wabasyiris sabirin. Bagi berita gembira kepada orang yang bersabar. Saya nak beritahu, poin dia satu je. Yang sedang menguji kita ni, setiap hari ada ujian, sama ada kecil ataupun besar, yang menguji itu ialah Allah. Kita minum, pergi dekat penapis ni, ambil air panas, lalai sikit, minum panas. Yang tu Allah uji juga ke Ustaz? Pakai slipper, tersadung sikit kaki, putus tali satu. Dalam dunia ni, apa yang Allah uji, apa benda yang bukan dari Allah? Ini antara soalan ni, nak jawab tajuk manisnya ujian ni. Jawapannya, dalam dunia ni tuan-tuan, dari sekecil-kecil benda, sampailah benda yang paling besar dalam kehidupan kita, ni 30 tahun hidup, 40 tahun hidup, semua orang ada pengalaman diuji dengan ujian besar termasuk saya. Nabi kata, sehinggalah kamu berjalan, tiba-tiba jari kamu terkena satu duri. Kecil saja dia punya calar dia. Itu juga ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah. Tuan-tuan, ketahuilah, kalau spek kita buka, terlepas jatuh, itu juga ujian daripada Allah. Apabila manusia beriman itu sabar, maka dia mendapat markah ketika itu. Tuan-tuan, jangan terlepas pandang benda-benda kecil. Hak ni kesalahan aku lah ni, kan? Hak ni sebab lalai lah ni, kan? Dia datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi yang sebut contoh. Contoh yang terkena duri tadi, tuan-tuan. Duri terkena, kemudian ada garisan kecil. Tak keluar darah pun, ada garis sikit je. Hatta syaukah yushakuha, kata Rasulullah. Sehinggalah duri yang terkena pada tubuh kalian itu juga di dalam rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, letak ni, nasihat ni saya tujukan nombor satu untuk diri saya yang saya duduk bercakap setiap hari ni, dan juga kepada orang yang selalu mendengar. Letak dalam otak kita. Sekecil-kecil benda yang tuan-tuan susun slipper, keluar daripada pejabat, orang pijak slipper tu dekat tapak kaki. Bodoh mereka ni. Bodoh mereka ni ke bodoh siapa ni? Siapa yang menguji untuk slipper kamu kotor sedikit tu? Ingatlah, Allah. Kerana Allah nak bagi markah pada ujian itu. Maksudnya Ustaz, yang paling, adakah bermaksud yang paling banyak diuji, dialah yang paling tinggi kedudukan dalam syurga kalau dia lulus? Jawapannya ya. Ni soalan yang seterusnya pagi ni. Adakah bermaksud dalam dunia ni, satu orang tu tak berhenti kena uji, dialah yang paling tinggi kedudukan dia dalam syurga? Jawapannya ya. Masuk poin seterusnya. Siapa dalam alam ni paling banyak diuji? Nabi. Para Nabi dan Rasul. Tadi saya dah mukadimah, ujian semua datang dari Allah, sekecil-kecil ujian. Setiap ujian, Allah nak bagi markah. Kecil je ujian. Dari sekecil-kecil ujian. Kemudian, kita masuk poin seterusnya. Orang yang paling berat, maksudnya orang yang paling tinggi kedudukannya. Ya. Dalam alam ni tuan-tuan sekalian, hari ni ada 7 bilion. Orang Islam bila diuji, Allah bagi markah. Orang bukan Islam bila diuji oleh Allah, kebaikan itu akan dibalas di dunia. Beritahu pada rakan-rakan bukan Islam. Orang yang bukan Islam bila buat baik, Allah akan balas. Ini adil Allah di dunia. Sebab tu tuan-tuan tengok orang baik, tuan-tuan cari
rakan yang non-Muslim, bila buat baik, tuan-tuan tengok kehidupan dia macam mana. Saya jumpa banyak pasangan suami isteri yang baik. Allah balas kehidupan dia. Allah balas kehidupan dia dengan kebaikan. Cuma untung kita, alhamdulillah yang dikurniakan Islam ni, kalau buat baik, dunia dapat, akhirat dapat. Kalau buat baik. Hari ni ada 7 bilion. Ramai tuan, 7 bilion. Baru hari ni tau. 2020. Belum lagi tahun 1900, 1800, 1700. Ramainya manusia. Yang paling teruk diuji para Nabi. Nabi ada 124,000. Tuan-tuan tak teringinkah jumpa 124,000 tu? Tapi jangan tanya soalan. Kau ada ustaz di keliling-keliling kita? Itu teruk sangat tu. Mesti tak ada. Jawapannya mesti tak ada Nabi itu. Sebab apa? Sebab Nabi yang terakhir namanya Muhammad. Daripada 124,000 tu, Nabi yang terakhir namanya Muhammad. Beliau telah diutuskan sallallahu alaihi wasallam dan beliau telah pun wafat sallallahu alaihi wasallam. Telah wafat. Tak ada ni keliling kita. Hari ni 7 bilion. Berapa orang Nabi yang sedang hidup? Soalan ni tuan-tuan balik try tanya anak-anak. Ni homework saya bagi ni. Balik tuan-tuan tanya anak-anak. Hari ni ada 7 bilion manusia. Berapa orang Nabi ada? Kalau dia kata 13. Tuan-tuan jentik telinga sendiri. Jangan jentik telinga anak. Bukan salah dia. Salah ayah yang tidak memberikan ilmu agama kepada dia. Tapi jangan jentik telinga suami pula. Anak jawab salah, dia pergi jentik telinga suami. Ni anak jawab, saya tengok anak jawab apa. Berapa bilangan Nabi yang masih hidup? Kosong. Dulu Allah Ta'ala pernah hantar berapa orang? 124,000. Berapa Allah Ta'ala pilih untuk letak dalam Quran? 25. Adakah kesemuanya? Belum. Dalam Quran tu baru sebahagian kecil. Rasul ada 313. Allah pilih 25 nama, letak dalam Quran. Soalan. Adakah 25 ni ustaz? Yang ni yang menerima ujian hebat ni? Ya. Antara cara untuk menguatkan jiwa kita, memberi motivasi kepada kehidupan kita yang penuh dengan ujian, banyak melihat kehidupan orang lain yang lebih susah, banyak membaca perjuangan para Rasul dan Nabi. Banyak baca. Sirah terutamanya. Hari ni banyak sirah bahasa Malaysia ni. Saya tengok, Masya Allah, saya duduk pergi kedai buku kan. Banyak sangat. Ustaz-ustaz hari ni yang karang. Sangat banyak. Sangat baik untuk baca. Cari yang bahasa paling mudah. Baca kepada anak-anak. Dan sebenarnya bukan untuk anak-anak sangat pun. Untuk diri kita sama.